Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nawaitu at-ta'an wa at-ta'lim wa tazakku wa tazkir wa naf'u intifa' wal ifad istifadah. Lahassu 'ala tamassuki bi kitabillah sunnah Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, keserak ke-10, fasa yang ketiga pada menyatakan lidah. Fasa yang ketiga ay hazal faslun, yang ketiga daripada 7 fasa pada menerangkan, pada menyatakan lidah. Maknanya pada menyatakan bagaimana kita nak menjaga perkataan kita, lidah kita, yang mana anggota yang keluar daripada lidah itu adalah perkataan. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau. Jadi sebagaimana musannif pengarang menerangkan, anggota mata, anggota telinga, masing-masing ada sebab Allah Ta'ala jadikan ada faedah nisbah dunia dan juga faedah nisbah akhirat. Jadi ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau, yakni manfaat bagi engkau, supaya membaca engkau dengan lidah akan Quran, akan Al-Quran. Ni faedah bahasa akhirat. Allah Ta'ala jadikan lidah bagi engkau supaya, jadi musannif menyatakan sini dengan lafaz supaya dah. Supaya ni nak menerangkan akan hikmah. Kalau bahasa Arab panggil sayrurah. Hikmah yang Tuhan menjadikan lidah supaya membaca engkau dengan lidah itu akan Al-Quran. Akan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni ma'ubida bitilawatihi. Ma'ubida bitilawatihi. Jadikan ibadat apabila kita baca, walaupun kita tidak faham sekalipun kita baca Al-Quran tu ibadat. Jadi kita faham kau molek lah. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, afdalu zikri Al-Quran, bihi tasrahus sudur wa tastanirus sarair. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran ni, bihi tasrahus sudur, dengan Al-Quran ni akan menjadikan hati kita lapang. Wa tastanirus sarair, dan akan membagi kita cahaya, akan memberi kita, dada kita bercahaya, memberikan cahaya akan as-sarair, akan rahsia-rahsia. Dengan baca Al-Quran.
Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjadikan lidah ini supaya kita dapat kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala zikir, dengan lidah kita dapat membaca, kita dapat kita melafazkan, menyebutkan segala zikir. Zikir ni apa lah? Qaulun yusabu ala qailih. Zikir ni qaulun yusabu ala qailih. Tiap-tiap perkataan yang boleh pahala bagi orang hak baca, hak sebut tu. Itu panggil zikir. Ada zikir ni adalah cahaya kepada akal kita. Zikir cahaya kepada akal. Hayatun nufus, beri kehidupan kepada jiwa. Wajala usudur, dan menggilak hati kita hak karak, hak penuh dengan dosa. Dan menggilak hati kita. Dan pengetahuan yang beri manfaat. Dengan lidah itu dapat kita membaca, pengetahuan yang memberi manfaat, yang memberi guna, memberi manfaat. Jadi mengajar baik, belajar baik, mengajar, belajar agama, ada apa nama, kerana nikmat nikmat kita dengan lidah Allah Ta'ala kurniakan, dapat kita baca, kita menggunakan lidah kita untuk kita belajar, untuk kita mengajar. Dan supaya mengajak engkau dengan lidah, dengan guna lidah, akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Dengan lidah dapat kita menyuruh akan orang lain dengan kebajikan, dengan kebaikan, dan melarang akan kejahatan. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Dengan lidah kita dapat bagi nasihat akan orang Islam. Bagi nasihat kalau nisbah kepada orang kafir, kita ajak masuk agama Islam. Nisbah kepada orang Islam, kita supaya orang Islam beramal dengan agama. Beri nasihat engkau akan orang Islam. Jadi kita dengan orang Islam ni, kita kena ada tiga sikap. Tiga sikap terhadap orang Islam. Pertama, kalau kita tidak mampu nak bagi manfaat kepada orang Islam, maka jangan kita menyusahkan dia. Kedua, kalau kita tak mampu nak menggembirakan, saudara kita, maka janganlah kita menyedihkan dia. Dan ketiga, kalaulah kita tidak mampu untuk puji saudara kita, saudara Islam kita, janganlah kita celah. Itu orang panggil sikap kita terhadap saudara kita Islam. Dan menunai engkau akan hajat mereka itu. Dengan lidah dapat kita menunaikan hajat mereka itu. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Dan kita guna lidah kita untuk kita mendamaikan. Bukan kita mengacung, bukan kita jadi batu api. Kita mendamaikan akan mereka itu, mana orang Islam yang berkelahi. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti menjadikan
Allah Ta'ala akan lidah engkau itu akan maslahah engkau itu kerana maslahah dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan lidah untuk maslahah syarak, maslahah agama, Allah Ta'ala juga menjadikan lidah untuk faedah dunia. Seperti misalnya mencari harta, mencari rezeki dengan segala akad. Seperti akad jual beli dan akad sewa. Jadi banyaklah urusan kita buat sehari-hari dalam muamalah kita jual beli dan sebagainya. Hubungan kita sama makhluk, urusan dunia kita, urusan kehidupan kita, tak lepas daripada kita nak cakap juga, nak kecek juga. Sama ada kita melakukan akad dan sebagainya. Oleh kerana tu hendak dan hendaklah, hendak dengan makna wajiblah, dan hendaklah makna wajiblah, syukur engkau atas nikmat lidah ini. Maka wajiblah kita syukur akan nikmat lidah ini. Lepas kita renung faedah lidah ni dengan nisbah akhirat. Maknanya kalau kita tak ada lidah, luputlah faedah akhirat ni. Faedah akhirat. Mana tak ada lidah, atau nak baca Quran, luput satu faedah. Atau nak berzikir, dua. Atau nak mengajar, nak mengaji, nak ke lidah belaka. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita lidah yang sempurna. Boleh kita berkata-kata dengan lidah kita tu. Begitu juga dengan lidah ni dapat kita memanfaatkan untuk kehidupan dunia kita. Jadi oleh kerana tu hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Lagu mana kita nak bersyukur ni? Dengan memelihara lidah, dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Dengan kita jaga lidah kita, mana kita kawal lidah kita. Kita kawal lidah kita kepada suatu yang mana bukan ada sebab itu Tuhan jadikan lidah tu. Sipir yang sama berlaku 7 anggota. Lagu mana kita nak bersyukur akan nikmat mata Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, yang mana dengan sebab mata ni ada faedah akhirat, ada faedah dunia. Begitu juga nikmat telinga, begitu juga nikmat tangan, kaki, perut, maluan. Itu kita guna kepada ke arah yang kenapa Allah Ta'ala jadikan. Dan kita kawal anggota kita daripada kita guna kepada suatu perkara yang bukan Allah Ta'ala jadikan untuk itu, apalagi perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepuluh kita pinjam kereta orang, kita pinjam kenderaan orang, motor orang, pinjam tu jadi kita, orang bagi pinjam kita tu kerana ada perkara-perkara yang perkara suruh kata nak pergi beli, nak pergi buat kerja, nak pergi jalan, nak pergi ziarah apa semua. Tapi kita guna kenderaan orang bagi pinjam pada kita, kita langgar tuai dia pula. Tak kena sakit lah. Kita langgar tuai pula, tak kena sakit. Begitu juga lidah. Allah Ta'ala jadikan kerana hikmah-hikmah yang sebut tadi. Misal, contohnya, akhirat baik, dunia baik. Lagu mana kita nak bersyukur dengan kita jadikan, kita jaga lidah. Jaga lidah. Kita kawal daripada bagian tiada dijadikan dia lidah karenanya. Lagu mana misal dia? Daripada daripada berkata-kata yang dilarang. Jaga daripada berkata-kata. Nak berkata-kata guna lidah lah tu. Berkata-kata yang dilarang. Dilarang atau bahasa lain maksiat dah. Dia maksiat. Pada berkata-kata yang dilarang, berkata-kata dengan maksiat.
Seperti misal pada perkataan ni lagi, seperti berdusta, bohong, berbohong, yang menyakiti akal orang lain. Jadi berdusta tu, apa makna berdusta? Kalau kat Arab orang panggil al-kazib, kazib. Lawan dusta as-sidku. Gapo dia berdusta ni? Maknanya kita royak, kita bagi tahu sesuatu hak tak sama dengan hak sebenar, tidak sama dengan hak wakil, hak sebenar. Bagi tahu sesuatu tidak kena dengan hak sebenar. Sama ada kita bagi tahu tu melalui perkataan ataupun perbuatan lagu mana, seperti kita bagi isyarat tangan, salah, ataupun kita anggap benda hak tidak sebenar, atau kita senyak. Tapi tu orang panggil dusta belaka juga tu. Tetapi hak nak kecek sini, hak kita bincang ke sini adalah bercakap bohong, hak terbit melalui perkataan, melalui lidah ni. Jadi dusta ni adalah bencana lidah hak sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran sebanyak 280 kali tentang apa? Tentang ancaman kerah terhadap orang yang selalu berdusta. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah Taala tidak akan Allah Taala la yahdi, Allah Taala tidak akan bagi hidayah, petunjuk pada orang yang kazibun kafar, orang hak belawak, hak cakap nipu, hak cakap bohong, kafar, hak sentiasa kupu dengan melakukan syirik. Seperti berdusta. Jadi berdusta yang menyakiti akal orang lain, maka iaitu dosa besar. Kalau dusta itu menyakiti orang lain, sakit sungguh. Kalau orang royak kita benda hak tidak sebenar, tidak sebenar, ada ketika tu kita nak marah, bak je belawak. Belawak lah, kecing, orang kata kecing. Orang guna kita kecing, ada. Kalau kecing kita lagu mana? Kecing atas kita, busuk ada. Kita nak marah. Begitu juga orang belawak, kita kata kecing dah. Kita bahasa lain dia kata kecing, mau kecing ada. Ada nak menyakiti orang ada. Jadi kalau menyakiti orang lain, tu hukumnya dosa besar. Bersalah berdusta yang tiada menyakiti, maka itu dosa kecil. Adapun dusta hak tidak menyakiti orang lain adalah dosa kecil. Tapi orang panggil dusta juga. Kita ayak, tapi tak tepat, tidak hak sebenar. Dusta juga walaupun tak niat pun. Ada. Dusta juga. Ada. Kecuali sesnak pada berdusta itu, berdusta hak dosa itu, kecuali berdusta ini kerana hajat. Kecuali berdusta kerana hajat, maka tiada ada ia berdosa. Tapi kalau dusta kerana hajat, tiada dosa. Hajat lagu mana? Hajat yang dibenarkan oleh syarak lah. Hajat semua nak dusta kan? Nak tipu, nak piti orang, hajat juga. Nak piti orang kan belawak, kacak, nipu. Ada. Tu tak cia tu. Tu berdosa. Tu malah menyakiti hati orang. Jadi dosa-dosa tu. Jadi hajat sini, hajat lagu mana misalnya? Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Berdusta kerana untuk mendamaikan, membaikkan antara manusia. Manusia berkelahi, manusia bermusuh, sama saudara. Tapi lah ni terbalik, berdusta untuk supaya manusia baloh. Berdusta untuk supaya manusia baloh. Jadi nak membaikkan manusia ni, kalau kita mendamaikan, islah antara dua orang baloh, antara dua puak baloh ni, siapa diharuskan kita sebut benda yang tidak sebenar. Siapa pergi kat tu? Mana dalil dia? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nas
Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Ataupun maksud dia bukanlah dikatakan seorang itu berdusta siapa yang mendamaikan antara manusia, walaupun ia sebut itu tidak harus benar. Contohnya dua orang balah ni, mamak ngodolah balah ni. Jadi kita pergi kat mamak, kita kata, mak, doloh tanya khabar. Doloh tanya khabar, bah doloh tak tanya khabar pun. Mak, doloh kata lama untuk kecek dengan mu, rasa nak baik dengan mu. Doloh tak ada kata begitu pun. Dia pergi kat doloh pula, oyak ke mamak. Oyak kat doloh pula, oyak. Loh, mamak ke salah. Mamak kata lama dah. Tak jumpa dengan mu, rasa nak baik, tak sedap, tak balah. Jadi doloh pun jadi mikir, mamak pun jadi mikir. Jadi baiklah. Padahal dia buat lolok je. Tapi kerana tua mendamai. Tapi kalau sebaliknya, tahu dah mamak dengan doloh balah, dia pergi royak pula ke mamak doloh ni. Oh, aku duk kecek dengan doloh. Doloh kuat dah kata kamu ni. Tambah pula. Walaupun hak sebenar pun dia pisah untuk dia. Walaupun doloh kata ke mamak pun, dia bagi jumpa mamak nak supaya mamak panah. Lepas tu dia jumpa doloh pula. Ya, apa nama? Ya, mamak kata gitu gini. Hak tu orang panggil namimah. Ni tak bawang syurga ni. Ada pun sini maknanya islah mendamaikan manusia. Walaupun hak ya tak sebenar, hak tidak haruskan dari syarak. Ni dalil dia. Laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nas. Kau tengok ada dalam kitab kita ada footnote tu, atas kaki tu tulis rawahu syaikhan. Diriwayatkan, direkodkan oleh syaikhan, dua orang syekh. Dalam ilmu hadis, apabila kata sebut syaikhan merujuk kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ni dah hadis ni hadis sahih lah. Nah. Dalam ilmu hadis kata sebut syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu fiqh, kata syaikhan ni menunjuk pada Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau mutaqaddim lah. Kalau lah mutaakhir ini merujuk kepada Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Kalau di kalangan sahabat, kalau sebut syaikhan merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau di malaikat sebut syaikhan merujuk kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Baik. Bahkan terkadang wajib berdusta. Kecek berdusta tadi kata harus tadi. Bahkan terkadang wajib berdusta. Terkadang hukum wajib. Buat boleh pahala. Tak buat dosa ni masuk wajib ni. Terkadang wajib berdusta. Wajib sini bukan wajib, orang panggil wajib irdi. Wajib hak baru datang. Asalnya haram. Kata orang tanya apa hukum dusta, kita boleh jawab je lah haram dusta. Tapi kata wajib ni orang panggil wajib aridi. Baru datang. Apa? Lagu mana? Misal dia, seperti melihat ia seorang akan orang yang haram dibunuh. Dia tengok orang lari, orang nak kejar, orang ambak seorang, orang ni tak harus dibunuh ni. Pada juga tidak harus dibunuh. Orang tidak harus dibunuh macam orang kafir harbi dalam medan perang kita perang tu kan. Tu tak apa nak bunuh. Atau orang kena kisah apa semua tu. Ni orang harus dibunuh. Jadi orang yang harus dibunuh ni yang bersembunyi ia orang yang harus dibunuh tu, orang yang terpelihara, terjaga dia punya darah dia tu daripada ditumpahkan, daripada bunuh, daripada orang yang zalim. Orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Orang zalim nak cari, nak bunuh. Nak bunuh. Jadi bersembunyi. Maka wajib berdusta. Patut katakan orang zalim tu tanya, "Menapa ada?" Maplak orang sikit. Dia tahu dah orang ni nak bunuh jadi nak menyelamatkan. Jangan hak betul. Masa tu kita wajib berdusta.
Lain royak ada tu dok belakang. Tu ada duk nusuk ni. Aku tak sebohong dosa. Jangan begitu. Maka wajib berdusta. Apa wajib berdusta? Elah dia ni. Elah dia kerana melepaskan daripada dibunuh orang zalim itu. Habis. Dan seperti mengumpat. Dan seperti mengumpat. Ni atas pada kata berdusta tadilah. Apa nama? Atas pada kata atas lagi tu. Berkata-kata yang dilarang seperti berdusta tadi. Berdusta. Maksudnya jangan kita guna lidah kita ataupun kita jaga lidah kita daripada bagi sesuatu yang tidak dijadikan lidah itu kerana dia. Seperti takdir sini. Jadi seperti mengumpat. Seperti mengumpat. Iaitu apa maksud mengumpat? Iaitu tafsir dia menyebut engkau zikruka. Engkau akan saudara engkau zikruka akhaka bima yakrah, dengan perkataan yang dia benci akan dia. Perkataan tu adanya orang tak suka nak dengar, dia tak suka, adanya orang ramai-ramai tak suka. Jangan kita takdirkan dia apa yak dia. Kalau aku atas depan pun apa dia tak marah. Dia beres. Jangan kata gitu. Jadi perkataan tu sendiri orang tak suka. Urusnya tak suka. Jadi tak boleh kita nak royak begitu. Jangan kita tengok pada orang kita kata tu, tak apa aku kata depan, tak apa aku kata sama dia. Dia pun royak kat belakang. Hak kata depan tu satu hal. Masalah dia marah tak marah tu cerita lain. Jadi mana perkataan tu urufnya atau perkataan yang orang tak sih dengar. Kalau kata kita tak sih. Maka iaitu haram. Maka itu haram dengan ijma' ulama. Jadi kata Imam Haddad, antara bencana antara bencana lidah yang utama, yang besar selain daripada dusta, selain daripada kazib tadi ialah ribah, mengupah. Itu kita sebut perkara tidak baik terhadap saudara kita, hak muslim. Mana takdir kata kalau dia dengar, dia rasa marah atau dia rasa tak suka, atau perkataan itu takdir kalau orang dengar rasa marah. Sama ada kita sebut tu kekurangan dari sudut agama dia baik, ataupun dari sudut dunia dia, ataupun sudut kecacatan pada tubuh dia, ataupun pada anak isteri dia, ataupun pada gerak geri dia, ataupun pada pakaian dan segala perkara yang bersangkut paut dengan diri dia. Sama ada kita sebut itu dengan lidah, ataupun dengan tulisan, atau kita tunjuk dengan jari. Kalau kita nak tambah lagi kak, ataupun kita tulis dalam WhatsApp, ataupun kita tulis dalam FB, dalam Twitter, jadi haram dengan ijma' ulama. Haram dengan ijma' ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu, kebanyakan ulama, jumhur ulama, bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Mengumpat itu dosa besar. Kenapa? Ialah dia kerana barang yang datang ni dalil lah. Kerana barang yang datang, mana dalil padanya daripada beberapa janji
siksa yang bersangatan. Jadi datang dengan dalil dengan ayat Al-Quran, siksa menjanjikan siksa yang bersangatan. Jadi ulama istinbat daripada tu ambil hukum bahawa ni bukan dosa kecil, ni dosa besar ni. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minaz zann inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hei sekalian mereka yang beriman, mana wahai orang yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, kasira minaz zann, kerana bahawasanya setengah daripada sangkaan itu dosa. Dan jangan kamu memeriksa aib manusia. Mana jangan kita cari-cari, kita itik-itik akan keaiban, akan kesalahan orang lain. Kita akhirat nanti kita tidak ditanya akan keaiban orang itu hari ni. Tetapi tanya akan hak dosa kita. Dosa kita tak akan ditanya akan dosa besar orang lain. Kita akan ditanya pasal diri kita. Dari sudut kita mencari-cari keaiban orang lain, dengan kita dengan sifat yang buruk lah. Adapun kita dari sudut kita nak mencegah amal ma'ruf nahi munkar tu cerita lain. Kadang-kadang kita lupa akan keaiban diri kita, kalau kita sibuk dengan mencari keaiban orang lain. Dan janganlah mengupak setengah kamu akan setengah. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Adakah kamu adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Bahkan tak sukalah. Ni bukan soalan nak tanya, nak jawab ke apa. Nak apa nama, nak buat lagi ugutan ni. Ada taubih kata silap ni. Maka benci kamu akan dia, sudah tentu dah tak suka. Tak suka makan daging saudara kita hak mati. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Jadi umpama orang mengupak ni supaya makan daging dan bangkai saudara dia, bahawasanya Allah Ta'ala itu, jadi bertaubat kita pada Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Tapi bahkan kalau dalam masalah ngupak ni, tak sesat dengan kita taubat, taubat dengan Tuhan, hak Tuhan. Hak dengan hamba pula, dengan orang kita mengupak tu, kita kena minta maaf pula, kita kena minta ampun pula. Sebab itulah ngupak ni lebih teruk daripada berzina lah dia sebut apa ni. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Shaykh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir. Sahabat ni, sahabat Jabir yang meriwayatkan 1540 hadis. Sahabat Jabir ni antara sahabat Jabir bin Abdullah, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id radhiyallahu anhu, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Nama sebenarnya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ada masyhur dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu anhuma. Berkata keduanya, duanya apa? Jabir dan Abu Sa'id, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi
wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibah. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan mengupak. Mana kata mungkin kamu hendaklah jauh perbuatan mengupak. Ni. Kerana bahawasanya mengupak itu lebih bersangat daripada zina. Maknanya kerana apa? Nak jauh. Kerana bahawasa mengupak itu lebih bersangat makna lebih teruk, lebih jahat atau lebih bahaya daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dikata sini ditanyalah. Sahabat tanya pula, bunyi macam air tak nampak kena bereng berzina nampak berat ni. Apa-apalah mengupak tu berat lagi. Betapa ada mengupak itu lebih bersangat daripada berzina. Bukan nak lawan Nabi, tidak. Sahabat tak faham. Sahabat tak faham tanya selalu. Bukan wawak tak faham tak. Dia tanya selalu. Sahabat tanya, apa lebih bahaya pada zina mengupak sampai begitu lalu nah. Bersabda ia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawablah. Bersabda dengan mana jawab ia? Bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Kerana seorang laki-laki yang berzina, lalu dia taubat, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Dan bahawasanya yang mengupak itu tiada diampuni. Apa yang dia? Oleh Allah Ta'ala bagi orang mengupak itu, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diupaknya. Allah Ta'ala akan gantung, tawakuf, bergantung ampunan Allah Ta'ala dengan dimaafkan oleh orang yang diumpak itu. Dari sudut tu, dari konteks tu, ngupak ni lebih teruk daripada, lebih bahaya pada berzina. Dia kata, pada ngupak biar aku zina. Biar aku zina, tidak berkata begitu. Maknanya dari sudut tu. dari sudut tu, dari aspek tu. Dari sudut zina pula, dia merosakkan keturunan apa semua tu, bahaya sudut lain pula. Dari sudut tidak kesakut dengan orang yang diumpak itu. Dari sudut tu. Dan seperti menyalahi janji. Katalah, wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.